Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya, Jabatan Perdana Menteri PMO, nafi Anwar arah SPRM siasat anak Dr. Mahathir dan Daim Zainuddin. Baru-baru ini, SPRM telah mengesahkan bahwa anak-anak Dr. Mahathir sudah pun mengisytiharkan harta. Maka di sinilah kita akan lihat sejauh mana kekayaan sebenar anak-anak dan keluarga Mahathir. Daim pula belum lagi kita tahu sejauh mana perkembangan tentang kes pengisytiharan harta Daim Zainuddin. Namun, SPRM juga menegaskan badan itu bebas dan mempunyai kuasa untuk menyiasat dakwaan rasuah tanpa perlu mendapat kebenaran daripada sesiapa. Inilah yang kita mahu. SPRM bergerak tanpa pengaruh sesiapa pun. Kerana SPRM ialah satu badan suruhan jaya yang terus bertakhta di bawah naungan Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Ianya bukan dalam kendalian sesiapa termasuk Perdana Menteri. Jadi bagus kalau SPRM ini mempunyai kuasa seperti yang dinyatakan ini, menyiasat dakwaan rasuah tanpa perlu mendapatkan kebenaran. Buat apa lagi nak minta kebenaran kalau memang ada laporan, kalau memang ada bukti. Laporan itu tak perlu untuk orang-orang tertentu. Dan laporan atau siasatan perlu dibuat tanpa mengikut telunjuk atau dituding-tuding oleh orang. Pejabat Perdana Menteri PMO menafikan dakwaan bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengarahkan SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk menyiasat Dr. Mahathir Mohamad, anak-anaknya dan rakan rapatnya Daim Zainuddin. Menurut Bloomberg, PMO juga menafikan mengarahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki supaya tidak menyiasat pembelian saham oleh bekas setiausaha politik Anwar Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak. PMO menegaskan bahawa Perdana Menteri tidak pernah mengeluarkan arahan atau campur tangan dalam siasatan yang dijalankan SPRM. SPRM beroperasi sebagai badan bebas dan bertindak berdasarkan aduan yang diterima, kata menurut Bloomberg yang memetik PMO sebagai berkata. Memetik sumber Bloomberg sebelum ini melaporkan bahawa Azam memberitahu pegawai SPRM bahawa arahan untuk menyiasat Mahathir dan anak-anaknya serta Daim yang merupakan bekas Menteri Kewangan datang daripada Anwar sendiri. Dua anak Mahathir, Mirzan dan Mokhzani sebelum ini menafikan mereka menjadi subjek siasatan SPRM dan menyatakan bahawa mereka hanya diminta mengisytiharkan aset sebagai anak kepada individu yang disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Mereka juga menyatakan bahawa mereka difahamkan bahawa pengisytiharan aset yang telah dibuat adalah untuk menentukan sama ada bahawa mereka menyalahgunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri untuk memperkayakan mereka. Daim awal tahun ini meminta dibicarakan atas pertuduhan di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009 kerana gagal mematuhi syarat notis pengisytiharan aset yang dikeluarkan oleh SPRM. Beliau didakwa gagal mengisytiharkan pemilikan 38 syarikat, 19 bidang tanah di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah dan Kuala Lumpur serta 6 hartanah. Daim juga dituduh gagal mengisytiharkan pemilikan akaun Amanah Saham Nasional Berhad dan Amanah Saham Nasional serta 7 kenderaan mewah. Istrinya, Naimah Khalid, turut didakwa di bawah peruntukan yang sama kerana gagal mengisytiharkan pemilikan beberapa syarikat, beberapa bidang tanah dan 2 kenderaan. SPRM juga menafikan dakwaan dalam laporan Bloomberg itu dengan menyatakan bahawa SPRM beroperasi secara bebas dan mempunyai kuasa
Untuk menyiasat dakwaan rasuah tanpa perlu mendapatkan kebenaran daripada sesiapa termasuk Perdana Menteri. SPRM dengan tegas menolak dakwaan mengenai sebarang arahan daripada Perdana Menteri untuk mempengaruhi atau menghalang siasatan tertentu, kata laporan itu dipetik daripada FNT. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini tular di media sosial satu video seorang kanak-kanak didera, dipukul dan dihimpit dadanya dengan lutut. Itu dilakukan oleh ahli GISBH. Ketika video itu tular, netizen seakan-akan marah yang bukan calang-calang. Rakyat Malaysia marah dan menuntut supaya keadilan dapat ditegakkan untuk anak itu, kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak tidak bermaya itu hanya menerima deraan, dirotan, dipukul dan lebih teruk lagi dihimpit dadanya dengan menggunakan lutut. Hari ini semua netizen rakyat Malaysia gembira apabila keadilan telah pun diberikan kepada kanak-kanak tersebut, apabila ahli GISHB yang melakukan tindakan mendera itu telah pun dipenjara 10 tahun kerana mencederakan kanak-kanak tersebut. Ramai netizen yang marah, kata mereka, kenapa hanya kanak-kanak yang dia sanggup dera? Kenapa dia tidak berhadapan dengan orang yang sebaya dengan dia? Nak tengok, kata mereka, sejauh mana hebatnya dan heronya, gagah dan jaguhnya lelaki itu. Tapi bersyukurlah, kata netizen, akhirnya beliau menerima hukuman, menerima balasan setimpal dengan perbuatan dera aniaya tersebut dengan hukuman 10 tahun penjara. Seorang anggota Global Ikhwan Services Holding Berhad dihukum penjara 10 tahun selepas mengaku bersalah terhadap 4 pertuduhan menyebabkan kecederaan fizikal terhadap kanak-kanak berumur 10 hingga 12 tahun. Barul Rahim Hisham, 23 tahun, dituduh di bawah Seksyen 31 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Kanak-Kanak 2001 di hadapan Hakim Mahkamah Session Klang Noridah Adam. Dalam 3 daripada 4 pertuduhan, Barul Rahim mengaku melakukan kecederaan fizikal dengan merotan anak-anak jagaannya. Dia juga mengaku bersalah untuk pertuduhan keempat, mendatangkan kecederaan dengan menekan dada seorang budak dengan lututnya. Kesalahan itu berlaku di sebuah sekolah agama kelolaan GISB di Bukit Raja Klang dan sebuah rumah amal. Saudara-saudara sekalian, ini betul-betul menggemparkan semua orang dan juga sebenarnya memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia apabila akhirnya pendera yang membuatkan ramai rakyat Malaysia marah akhirnya menerima balasan yang setimpal dengan dipenjara 10 tahun kerana mengaku mencederakan kanak-kanak dan mengaku juga menekan dada kanak-kanak itu dengan lutut. Wah, ini bukan satu perkara yang biasa-biasa. Menekan dada seorang dengan lutut itu boleh menyebabkan kematian kerana kecederaan dalaman. Nasib baiklah tiada kematian. Kalau ada, ini bahaya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Ketua Pemuda PAS sebenarnya sudah menghina Yang di-Pertuan Agong? Itu persoalan timbul apabila satu laporan daripada Harapan Daily menulis Ketua Pemuda PAS disaran menghadap bekas Yang di-Pertuan Agong.
Pemuda Amanah Nasional mengecam sekeras-kerasnya kenyataan Ketua Pemuda PAS Malaysia Afnan Hamimi yang mempersoalkan tentang kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa Muktamar Pemuda Parti Pembangkang tersebut baru-baru ini. Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional Daniel Al-Rashid menegaskan bahawa Afnan tidak wajar terus membawa isu berkenaan apabila ia jelas menunjukkan sikap tidak menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong ketika itu. Sepatutnya kes yang telah pun diselesaikan apalagi telah diampuni oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong ketika itu tidak boleh diungkit-ungkit lagi kerana ianya sudah dianggap selesai dan Agong adalah orang yang mengampuni dan memberikan pembebasan pada Anwar Ibrahim. Sesiapa yang cuba mengungkit semula itu bermaksud mereka cuba mungkin mempersoal keputusan tersebut. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, menurut Ketua Pemuda PAS itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menurut Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional Daniel Al-Rashid, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menerima pengampunan diraja yang bukan sahaja membebaskan beliau daripada hukuman penjara, tetapi juga membersihkan namanya daripada segala tuduhan. Ini adalah hak prerogatif yang di-Pertuan Agong dan keputusan tersebut seharusnya dihormati oleh semua pihak, termasuk pemuda PAS. Tapi masih tak henti-henti, ulang, tayang, ulang, dan ulang lagi. Menunjukkan PAS dan Perikatan Nasional dah tak ada modal politik lagi atau kering modal politik. Nak serang Anwar Ibrahim dari segi ekonomi, negara dah mula hebat dari segi ekonomi. Nak serang dari segi serangan salah guna kuasa, jauh panggang dari api. Anwar Ibrahim tidak mempunyai apa-apa isu. Nak serang Anwar Ibrahim dari segi kepimpinannya pun tak boleh langsung. Jadi, apalagi serang secara peribadi individu dan yang teruknya menggunakan isu yang lampau. Tindakan Afnan untuk terus mempersoalkan isu ini tidak berasas. Lebih-lebih lagi apabila keputusan pengampunan diraja jelas menunjukkan Anwar Ibrahim tidak bersalah dalam kes tersebut. Jika Afnan masih tidak berpuas hati, saya menyarankan agar beliau menghadap mantan yang di-Pertuan Agong sendiri untuk mendapatkan penjelasan lanjut mengenai keputusan pengampunan tersebut, tegas Daniel menerusi kenyataan hari ini. Afnan mempersoalkan tentang kes liwat membabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Muktamar Dewan Pemuda PAS di Temerloh sempena Muktamar PAS ke-70 minggu lalu. Mengulas lanjut, Daniel yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Batu 3 berkata, pemimpin muda PAS itu harus lebih menghargai proses undang-undang dan keputusan yang dibuat oleh institusi negara, termasuk keputusan pengampunan diraja daripada terus membangkitkan isu-isu yang tidak lagi relevan. Kalaupun tidak mahu membaca sejarah lepas bagaimana pemimpin-pemimpin PAS sendiri bersolidariti dengan Anwar Ibrahim pada tahun 1998, bacalah sejarah Jun 2018 apabila Anwar Ibrahim dibebaskan dengan pengampunan diraja. Buta sejarah, katanya. Mendesak seorang pemimpin meletakkan jawatan adalah perkara biasa dalam politik. Namun apabila isu yang telah diselesaikan di peringkat tertinggi negara seperti pengampunan diraja terus dipersoalkan, ia menunjukkan sikap yang tidak matang dan tidak menghormati institusi negara, tegas Daniel lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, share video ini. Kita jumpa lagi.